Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi. Dan kali ini cikgu akan bawakan tajuk indeks gubahan yang mana simbolnya ialah huruf I besar, kemudian ada palang di atas. Okey, I bar. Jadi, apa yang dimasukkan dengan indeks gubahan? Kita akan lihat di sini. Okey, sebelum ini dalam tajuk indeks harga, kita mengira I. Okey, iaitu contohnya dekat sini kita kira indeks harga beras. Okey, dapat 125. Ini menunjukkan harga beras meningkat sebanyak 25%. Harga telur meningkat sebanyak 30% dan seterusnya. Tetapi untuk indeks gubahan ini, dia melibatkan bukan sahaja indeks harga tetapi juga melibatkan pemberat. W. Apa dia pemberat di sini? Pemberat ialah satu nilai yang berangka, yang mewakili kepentingan setiap item. Bermaksud, jika pemberatnya ini tinggi, bermaksud barangan itu penting. Contohnya di sini beras. Beras penting, sangat penting, jadi pemberatnya diletakkan lebih besar berbanding dengan telur. Dia letakkan 2 sahaja pemberatnya. Jadi ini ialah mewakili satu nilai berangka yang mewakili kepentingan setiap item di hadapan. Jadi dalam contoh ini cikgu bawakan makanan dan juga indeks harganya serta pemberatnya. Jadi soalannya berbunyi, jadual menunjukkan indeks harga dan pemberat bagi beberapa barangan pada tahun 2010 berasaskan tahun 2006. 2010 ini dan tahun asasnya ialah tahun 2006. Hitung indeks gubahan, iaitu I bar ini, bagi tahun 2010 berasaskan tahun 2006. Bermaksud yang dia tanya ialah I bar iaitu untuk tahun 2010 berasaskan tahun 2006. Tahun asas kita letakkan di bawah. Ini soalan yang ditanya. Jadi dalam ruang-ruang kolom dekat sini saya tuliskan sebagai I. Indeks harga ini ada I kecil. Ini menunjukkan ini I1, ini I2, I3, I4. Jadi ini mewakili 1, 2, 3, 4. Begitu juga pemberat WI, W1, W2, W3, W4. Jadi untuk mengira indeks gubahan, ada formula yang terlibat, iaitu untuk indeks gubahan, cikgu tuliskan formulanya di sini. I bar adalah sama dengan, indeks gubahan adalah sama dengan jumlah hasil tambah I, iaitu indeks harga untuk setiap satu ini, yang didarabkan dengan pemberat, didarabkan dengan pemberat bahagi dengan jumlah pemberat. Ini formulanya. Jadi didapati dekat sini, ini simbol jumlah hasil tambah. Ini pun sama. Jadi dia meminta kita mencari jumlah hasil tambah I darab dengan WI. Hasil darab indeks harga darabkan dengan pemberat. Jadi saya tambahkan di ruangan hujung sini dalam jadual, iaitu kolom untuk hasil darab I dengan W. Hasil darab indeks harga dengan pemberat. I darab dengan W. Jadi di sini kita darabkan 125 darab dengan 6 ialah 750. Kemudian 130 kita darabkan dengan 2, 260. Kemudian kita darabkan 140 darab dengan 3. Kita dapat 420. Seterusnya kita darabkan 110 darab dengan 4. Kita dapat nilainya ialah 440.
Okey. Jadi di sini tanda seterusnya ialah jumlah hasil tambah I darab W. Jadi kita dah buat I dengan darab dengan W, dapat ujung sini. Kemudian kita jumlahkan dan jumlahnya kita tulis di bawah. Okey, minta maaf saya tak buatkan satu ruangan di bawah sini. Okey, saya tambahkan satu baris di bawah sini untuk kita tuliskan hasil tambahnya. Jadi jumlah pemberat, okey, ini tanpakan, kita dapat nilainya ialah 10, 15. Okey, jumlahnya ialah 15 dan yang ini kita jumlahkannya 750 tambah dengan 260 tambah dengan 420 tambah lagi 440. Okey, kita dapati jumlahnya ialah 1870. Jadi sekarang kita masukkan. Jadi tadi kita nak mengira indeks harga, indeks gubahan bagi tahun 2010 berasaskan tahun 2006. Okey, iaitu jumlah hasil tambah I darab dengan W. Okey, jumlah hasil tambah I darab W, jumlah hasil tambahnya kita dah kira tadi iaitu 1870. Kemudian kita bahagikan dengan jumlah pemberatnya iaitu 15. Ini jumlah pemberat iaitu 15. Jadi kita dapati nilainya ialah 1870 bahagikan dengan 15. Jadi kita dapat jawapannya ialah 124.67. Okey, ini ialah indeks gubahan bagi tahun 2010 berasaskan tahun 2006. Okey, seperti yang disebut dalam soalan lah. Jadi apa maksudnya indeks gubahan ini? Jadi kalau kita tengok di sini, ini menunjukkan bahawa barangan ini secara keseluruhannya, keseluruhan barangan ini telah meningkat harganya sebanyak 24.67% dari tahun 2006 ke tahun 2010. Okey, dia telah meningkat sebanyak 24.67% jika dibandingkan dari tahun 2006 hingga tahun 2010. Okey, jadi kalau indeks harga kita lihat satu-satu barangan saja peningkatan. Contohnya di sini beras meningkat 25%. Tetapi kalau indeks gubahan dia merangkumi beberapa item. Okey, beberapa item. Jadi ini ialah penyelesaian untuk soalannya yang berkaitan dengan indeks gubahan. Soalannya yang seterusnya, harga bagi setiap makanan, harga bagi setiap makanan meningkat sebanyak 20% dari tahun 2010 ke tahun 2013. Yang ini tadi yang ditunjukkan ini ialah tahun 2006 dengan tahun 2010. Tahun 2010 berbanding tahun 2006 yang tunjukkan di sini. Tapi sekarang ini dah berlaku peningkatan lagi daripada tahun 2010 ke tahun 2013. Meningkat sebanyak 20%. Hitung harga sekilo ikan dalam tahun 2013 jika harganya yang sepadan dalam tahun 2010 ialah RM8. Jadi di sini sebenarnya ada dua perkara. Yang pertama ialah dia tunjukkan di sini meningkat 20%. Meningkat 20%. Bila disebut berlakunya peningkatan sebanyak 20%, maka kita tulis untuk indeks. Untuk indeksnya ialah bagi tahun 2013, berasaskan tahun 2010 ialah
kita ambil tadi yang kita dah kira ini, iaitu 124.67. Okey. Kemudian kita nak tunjukkan berlakunya peningkatan sebanyak 20%, maka kita darab dengan 120. Sebab dia meningkat 120. Kita bahagikan dia dengan 100. Okey, kita akan dapat indeks harganya yang baru. Okey, bagaimana? Cuba kita kira. 124.67. Okey, darab dengan 120 bahagi 100. Okey, jadi kita dapati indeks harganya yang baru ialah 149.60. Okey, kemudian kita nak jawab soalan yang seterusnya. Ini menunjukkan selepas dia meningkat 20%, ya, jadi dia punya indeksnya berubah. Hitung harga sekilo ikan dalam tahun 2013. Okey, jadi bila dia kata hitung harga, bermaksud kita tulis price. Hitung harga sekilo ikan dalam tahun 2013 jika harga yang sepadan dalam tahun 2010 ialah RM8. Jadi 2013 berbanding dengan 2010. Jadi di sini kita gunakan P, okey. P untuk tahun 2013 bahagi dengan price-nya pada tahun asasnya yang kita nak bandingkan, iaitu tahun 2010. Kemudian kita darab dengan 100 dan kita samakannya dengan indeks harga yang baru yang selepas meningkat 20% tadi. Okey, iaitu kita samakan dengan 149.60. Jadi kemudian kita tadi nak kira hitung harga sekilo ikan dalam tahun 2013. Jadi yang kita nak kira ialah harga tahun 2013. Jadi saya gantikan di sini P. Okey. P 13 kita nak kira bahagi dengan harga dalam tahunnya. Harga yang sepadan dalam tahun 2010 ialah RM8. Kita masukkan di sini RM8. Okey, darab 100 dan samakan dia dengan 149.60. Okey, tak cukup ruang, cikgu pindah tulis di sebelah sini. Maka okey, harga pada tahun 2013 ialah sama dengan ni 149.60. 8 ni bawa ke sana jadi darab 8. 100 ni darab pindahkan ke sini jadi bahagi 100. Jadi kita kira sekarang 149.60 darab 8, okey, bahagi 100. Okey. Jadi kita dapati nilainya ialah harga pada tahun 2013 bagi sekilo ikan ialah 11.97. Okey, jadi inilah harganya yang baru. Okey, harga pada tahun 2010-nya ialah RM8 dan dia telah pun meningkat untuk sekilo ikan. Harganya telah menjadi RM11.97 pada tahun 2013. Jadi, cikgu dah terangkan berkaitan dengan indeks gubahan dari awal mengira penggunaan rumus ini. Penggunaan rumus, bagaimana kita nak mengira indeks gubahan. Kemudian tambah lagi satu kolom di sini dan kolom di bawah untuk hasil tambahnya. Dan biasanya soalan indeks gubahan dia ada tambahan soalan seperti di bawah ini. Sama ada harganya meningkat 20% atau harganya menyusut. Jadi kita baca elok-elok. Kalau meningkat 20% kita tulis 120.
per dengan 100 untuk kita kira indeks yang baru. Okey, jadi saya harap anda semua dapat faham dan jangan lupa untuk share, like dan subscribe.